Ya Allah, inilah hari yang paling aku takut. Tapi kenapa hari itu datang pada hari ini? Di saat orang yang aku paling sayang perlukan aku. Aku berkorban, berjuang bermati-matian untuk keluarga aku sendiri. Tapi aku tahu pengorbanan aku ini salah. Aku redha dan aku terima ujian darimu. Ya Allah, aku rela nyawa aku digantikan kalau itu saja yang dapat selamatkan ibuku, ya Allah. Aku mohon padamu, selamatkanlah ibuku dan selamatkanlah keluarga aku, supaya tidak menjadi manusia keji seperti hamba-Mu yang hina ini. Assalamualaikum, nama saya Nur Alia binti Rohani Zam dan saya akan membentangkan bahagian pengenalan. Pemilihan cerita KL Gangster 2 ini amat bersesuaian dengan tajuk cabaran kelestarian etika dalam filem dan kami juga akan merungkaikan cara mengatasinya. Sebelum itu, maksud etika ialah prinsip moral atau nilai-nilai akhlak atau tingkah laku yang menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan seperti persatuan mahupun pekerjaan. Manakala kelestarian pula secara umum bermaksud keupayaan mengekalkan sesuatu atau memastikan kewujudan berpanjangan. Selain itu juga merupakan paradigma pemikiran futuristik dengan mengambil kira keseimbangan dan persekitaran ekonomi dan sosial dalam merancang pembangunan dan peningkatan kualiti hidup masing-masing. KL Gangster merupakan sebuah filem aksi jenayah Malaysia 2013 yang diterbitkan pada 3 Oktober 2013 dengan arahan Syamsul Yusof dan terbitan bersama Scroop Production dan Grand Brilliance. Filem ini dibintangi oleh Aaron Aziz, Adi Putra, Sofi Jikan, Zizan Razak, Roshamno dan Syamsul sendiri. KL Gangster 2 ini merupakan filem prequel kepada KL Gangster yang pertama yang diterbitkan pada tahun 2011. KL Gangster 2 ini mengisahkan tentang bagaimana kehidupan dua orang adik-beradik iaitu Watak Malik dibintangi oleh Aaron Aziz dan Watak Jai dibintangi oleh Adi Putra. Mereka secara tidak langsung terjebak dalam dunia gangster setelah kematian ayahnya 10 tahun yang lalu. Dan ini telah menyebabkan kehidupan mereka dalam serba kesusahan kerana mereka sekeluarga sering ketakutan gara-gara ugutan daripada kumpulan gangster yang menagih hutang ayah mereka. Dari segi plot ini menggambarkan kehidupan mereka yang kesempitan wang dan keperitan hidup yang menyebabkan Jai dan Malik menjadi semakin liar untuk apa sahaja demi wang bagi ingin mengubah nasib keluarganya. Filem KL Gangster 2 ini menarik untuk dikaji kerana ia memberikan gambaran tentang cara kehidupan orang yang kesempitan dengan kehidupan mereka. Filem ini juga menonjolkan pendekatan yang membangkitkan rasa kasih sayang dan perasaan tanggungjawab terhadap ahli keluarga. Walaupun ia sengit dan penuh aksi dari awal hingga akhir, filem itu juga menang dalam aspek emosinya kerana ia melalui ketegangan antara saudara-saudara yang berperang dan juga hubungan keluarga mereka yang tegang. Dengan ini kami merasakan filem KL Gangster 2 ini menarik untuk dijadikan sebagai bahan kajian untuk mengkaji tajuk cabaran kelestarian etika dan cara mengatasinya. Assalamualaikum, saya Hanif Aziz bin Rosmadi dan sekarang saya akan membentangkan isu yang pertama iaitu gangsterisme sebagai mata pencarian. Sebelum saya mengupas isu pertama ini dengan lebih lanjut, saya ingin menunjukkan sudutan daripada filem KL Gangster. Seperti yang disaksikan Sultan tadi, memaparkan Malik, watak utama cerita ini, berlawan dengan Dragon, seorang ketua kongsi gelap dalam memperluaskan kawasan kumpulan kongsi gelapnya. Di dalam cerita ini, masyarakat menyari hidup dengan kegiatan tidak bermula melalui kegiatan haram kumpulan kongsi gelap. Kumpulan ini menjana pendapatan dengan melakukan kegiatan haram di sekitar Kuala Lumpur seperti memeras kukuh dan pengedaran dadah. Selain itu, terdapat perebutan kawasan antara kumpulan-kumpulan kongsi gelap untuk memperluaskan kawasan kegiatan haram mereka.
Ini mengakibatkan pertumpahan darah dan juga kerosakan harta benda berlaku akibat ahli masyarakat yang tidak beretika dan tidak beradab dalam meneruskan kehidupan harian. Cara mengatasi kegiatan gangsterisme sebagai mata pencarian ini boleh diatasi dengan penguatkuasaan undang-undang. Pihak berkuasa haruslah mengenakan tindakan yang lebih berat kepada ahli kumpulan-kumpulan kuasa gelap supaya ini akan memberikan mereka kesedaran dan golongan belia akan takut untuk terjebak dengan kegiatan haram. Isu gangsterisme ini haruslah diberi perhatian yang lebih daripada pihak berkuasa kerana jenayah yang dilakukan oleh mereka bukanlah jenayah yang boleh dipandang enteng. Jenayah-jenayah seperti khianat dan membunuh ini boleh berlaku disebabkan kumpulan ini. Pihak berkuasa, khususnya Polis Diraja Malaysia yang lebih dikenali sebagai PDRM, haruslah melakukan rondaan dengan kerap di kawasan yang sering berlakunya kegiatan haram dan melakukan operasi khas secara besar-besaran bagi menyapu licin ulat organisasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naimi Munirah binti Saiful Nazar dan saya akan membentangkan pembentangan yang seterusnya. Kata-kata kasar perlahan-lahan menjalar ke dalam perbandaran kata kita tanpa kita sedari sehingga ia menjadi normalisasi dalam kehidupan harian. Kata-kata kasar juga boleh meninggalkan tanggapan buruk dan menunjukkan sikap buruk atau tidak matang seseorang individu tersebut. Kita harus sedar situasi di mana kita memilih untuk menggunakan bahasa yang tidak sesuai dan juga menghadkannya bersama-sama. Dengan menggunakan kata-kata kasar dalam percakapan seharian boleh membangkitkan amarah dalam diri seseorang. Kata-kata kasar juga bukan sahaja mempengaruhi fizikal dan mental kita, ia juga menjejaskan hubungan kita dengan orang lain. Seperti yang dapat dalam dilihat dalam filem KL Gangster 2 ini, mereka banyak menggunakan kata-kata kasar. Hal ini secara tidak sengaja dapat mempengaruhi minda penonton yang melihat cerita ini, khususnya anak-anak kecil. Untuk mencegah perkara ini, ia memerlukan masa dan kesabaran. Terdapat pelbagai cara untuk mengatasi tabiat buruk ini. Pertama sekali, ibu bapa memainkan peranan yang amat penting dalam mendidik anak-anak mereka supaya bertutur dengan baik terhadap orang lain. Ibu bapa perlu tegas dalam mendidik pertuturan anak-anak seawal usia mereka. Bak kata pepatah, meluntur bulu biarlah dari rebungnya. Di samping itu, media massa juga merupakan salah satu cara yang paling berkesan untuk memerangi bahasa kasar. Ini disebabkan oleh fakta bahawa media telah terbukti sebagai cara yang paling berkesan untuk menyebarkan berita dan maklumat lain kepada khalayak umum. Media elektronik, terutamanya televisyen, radio, platform yang seiring dengannya boleh membantu menyiarkan iklan tentang pengaturcaraan yang baik atau kesan negatif penggunaan bahasa kasar terhadap minda seseorang. Akhir sekali, kerajaan juga merupakan organisasi yang penting dalam memainkan peranan dalam menamatkan atau mengurangkan penggunaan kata-kata kasar ini supaya tidak berleluasa. Bagi menjamin semua siaran menepati syarat penyiaran berkanun dan menghormati nilai budaya dan kesantunan bahasa Melayu, kementerian yang berkenaan juga boleh menubuhkan lembaga penapisan untuk menyemak semua kandungan yang dikemukakan untuk disiarkan oleh stesen radio dan televisyen. Sebagai contoh, lembaga penapis filem negara iaitu FINAS telah pun wujud untuk memastikan semua filem yang ingin ditayangkan di negara ini telah lulus ujian penapisan yang diperlukan. Pada pendapat saya, kita boleh menghapuskan atau mengurangkan penggunaan bahasa kasar sedikit demi sedikit pada sesuatu masa. Hal ini secara tidak langsung dapat menjadikan kita seseorang individu yang lebih baik di masa akan datang. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Acara binti Mampuzi. Dan ini saya ingin membentangkan cabaran ketiga di dalam filem ini. Antara cabaran yang kita dapat lihat di sini ialah vandalisme. Vandalisme ialah tindakan yang melibatkan perusahaan ataupun rosakan harta benda awam atau kesendirian secara sengaja. Istilah ini termasuk kerosakan harta benda seperti grafiti dan tulisan yang ditujukan kepada mana-mana harta tak berkebenaran peduli. Vandalisme bukanlah perkara baru, maka dianggap sebagai kejadian yang sukar dibendung. Kita dapat lihat kes vandalisme hari-hari seperti menyertai kalangan remaja yang rata-rata berumur 13 hingga 18 tahun dan juga golongan dewasa yang berumur lebih 20 tahun. Antara contoh di dalam filem KL Gangster ini menunjukkan sikap vandalisme adalah kita dapat lihat keadaan antara Mayit dan Dragon yang berada di kawasan orang awam iaitu makan yang merupakan tempat mencari sumber rezeki dan menanam makanan. Oleh disebabkan perlawanan mereka berdua, ia menamakan gangguan terhadap pemilik kedai itu untuk menyediakan makanan kepada pelanggan. Selain itu, barangan kedai seperti meja dan kerusi juga berlaku kerosakan. Dengan keadaan sedemikian, pemilik kedai terpaksa tanggung kerugian dan menambah baik pulih kerosakan yang dilakukan. Selain itu, vandalisme juga berlaku disebabkan pengaruh rakan suaya seperti yang kita sedia maklum di dalam filem KL Gangster 2 ini juga melibatkan adik-beradik iaitu Malik dan Jai. Malik merupakan ketua gangster yang dipenuhi oleh orang ramai. Jai adalah adik kepada Malik yang menjadi anak di polisi di dalam polisi gelap. Jai menjadi gangster sebab untuk kelangsungan hidup dan terpengaruh dengan abang dan abang.
Dengan itu kita dapat lihat pengaruh ahli keluarga akan memberi kesan negatif terhadap diri sendiri dan orang sekitar. Seterusnya adalah cara mengatasi permasalahan yang berlaku akibat vandalisme. Yang pertama ialah mendidik semua segmen masyarakat tentang kepentingan melindungi harta awam adalah langkah pertama dalam mengurangkan kesan berbahaya ini. Vandalisme terhadap harta awam seperti taman permainan, kawasan riadah, sekolah dan tandas awam adalah kejadian yang meluas. Beberapa masyarakat yang tidak bertanggungjawab akan merosakkan mana-mana permukaan dengan frasa yang tidak betul dan kejam. Oleh itu adalah menjadi tanggungjawab ibu bapa dan setiap anggota masyarakat untuk mengajar generasi akan datang untuk menghargai harta awam sebanyak yang mereka hargai sendiri. Yang kedua ialah kerajaan boleh menyediakan tempat seperti pusat komuniti di mana golongan muda boleh bersukan ataupun melakukan perkara seperti melukis dan mewarna di bawah pengawasan orang yang lebih berpengalaman. Ia secara langsung dapat membantu setiap ahli masyarakat mengembangkan bakat dan potensi mereka dan ia juga dapat membantu kemahiran dan ekonomi masyarakat setempat dan juga berkembang. Intinya ialah vandalisme boleh dihentikan jika terdapat ruang yang cukup dan membantu untuk mengubahnya menjadi cara yang bermanfaat untuk mengekspresikan kreativiti. Yang ketiga ialah sebagai khidmat mesej kepada orang ramai pihak berkuasa boleh membuat saringan atau periklanan untuk menghalang vandalisme dan menggalakkan penghormatan terhadap harta awam. Selain itu, komponen pencegahan vandalisme mungkin dimasukkan ke dalam drama dan filem tontonan umum. Pastinya terdapat senario yang mungkin diolah semula agar sesuai dengan konteks yang menghormati ruang awam dan menggunakan aset kreatif sedia ada dengan berkesan. Cabaran kelestarian yang ketiga ialah gejala sosial. Ramai orang sudah biasa dengan gejala sosial yang termasuk perkara seperti rogol, lari dari rumah, seks bebas dan sebagainya. Filem KL Gangster 2 adalah contoh terbaik masalah sosial yang digambarkan, di mana orang wanita di dalam filem ini tidak dihormati oleh orang lelaki. Filem itu mengandungi beberapa aksi yang tidak sepatutnya dilakukan secara terbuka. Satu adegan yang menjadi contoh ini ialah di mana Tai Long memperkosa Zanti kemudian memaksanya untuk menerima apa yang telah berlaku. Fakta bahawa Tai Long bertindak seolah-olah apa yang berlaku dalam adegan ini adalah perkara biasa menjadikannya aksi ini sangat kotor. Selain itu, adegan tingkah laku gangsteristik dengan bergaduh sesama sendiri, sebilangan besar pertempuran ganas telah dimainkan oleh Malik, Jai dan Tai Long. Menjadi sebahagian daripada gangsterisme ini adalah pembaziran masa, tenaga dan wang. Kehidupan sesiapa yang terlibat dalam gangsterisme tidak akan berasa selamat. Seterusnya, majoriti Samson yang digambarkan dalam filem KL Gangster adalah perokok. Watak-watak dalam filem itu menghisap rokok tanpa berfikir kerana sudah menjadi rutin mereka. Merokok hanya akan menyebabkan kerosakan pada tubuh dan organ dalam badan. Walau bagaimanapun, jika mereka tidak boleh merokok, kemungkinan mereka akan mengalami rasa ketagihan dan rasa tidak tentu arah. Cara mengatasi yang pertama ialah ahli keluarga boleh memainkan peranan penting. Kasih sayang ibu bapa merupakan faktor penting dalam membantu remaja mengatasi masalah sosial. Hal ini selaras dengan pepatah, asas pendidikan bermula dari rumah. Adalah menjadi tanggungjawab ibu bapa untuk memberikan anak-anak mereka didikan agama yang membantu mereka memahami ajaran akidah serta membentuk akhlak yang mulia. Kedua, masyarakat dan pemimpin tempatan juga perlu melakukan banyak perkara. Oleh sebab itu, kita boleh katakan sekiranya masyarakat mendapati remaja melakukan perkara yang tidak baik, mereka perlu ditegur dan diberi nasihat yang baik. Gangsterisme adalah contoh masalah yang dekat. Sekiranya masalah ini berlaku, masyarakat boleh berbincang dengan remaja dengan cara yang berhikmah agar boleh mendengar nasihat. Akhir sekali, saya berpendapat setiap orang mempunyai peranan penting untuk menghapuskan stigma sosial ini. Anda bertanggungjawab ke atas semua yang berlaku kepada diri anda sendiri. Jadi, remaja harus memikirkan diri sendiri sebelum menuding jari kepada orang lain. Bak kata pepatah, sesat dahulu pendapatan, sesat kemudian tidak berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aini Bashisha binti Ramli. Akhir sekali untuk kesimpulan, pada poin yang pertama, Allah memberi amaran dan menjanjikan azab yang pedih kepada manusia yang melakukan kezaliman. Allah memberi peringatan serta menjanjikan azab yang pedih kepada manusia bukan hanya kepada mereka yang melakukan kezaliman. Malah, orang yang beriman juga tidak terlepas daripadanya. Jenayah dan maksiat menjadi ancaman kepada kesejahteraan masyarakat dan negara. Kita sebagai umat Islam dituntut supaya menjauhi daripada perbuatan tersebut. Firman Allah dalam surah
Al-Maidah ayat 90 yang bermaksud, wahai orang yang beriman, sesungguhnya arak, judi, pemujaan, berhala dan tilik nasib dengan batang-batang anak panah adalah perbuatan syaitan yang kotor dan juga keji. Oleh itu, hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya. Pada hari ini, tidak dinafikan kemaksiatan dan kemungkaran semakin bermerajalela seperti perjudian, pelacuran dan perzinaan. Seterusnya, untuk poin yang kedua, Islam melarang pemerasan dan perbuatan mengambil harta orang lain dengan cara yang salah. Islam juga mengharamkan perbuatan memeras ugut serta tindakan mengambil harta orang lain. Mengambil harta orang lain dengan cara yang salah ini boleh berlaku dalam pelbagai cara dan bentuk seumpama mencuri, merompak, menipu, judi dan seumpamanya. Sekiranya seseorang berkeinginan untuk mendapatkan sesuatu barangan atau sesuatu yang berharga milik seseorang, maka ia boleh mendapatkannya melalui jalan perniagaan yang bebas dari sebarang unsur yang dianggap sebagai cara yang salah. Perbuatan seperti memeras ugut dan mengambil harta orang lain dengan cara yang salah ini adalah haram. Jelas disebut dalam surah An-Nisa ayat 29, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan atau gunakan harta-harta kamu sesama kamu dengan jalan yang salah seperti tipu, judi dan sebagainya, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri. Sesungguhnya Allah sentiasa mengasihani kamu. Itu sahaja pada saya. Terima kasih. Bismillah dan Assalamualaikum. Saya Muhammad Farhan bin Nur Hisham akan meneruskan pembentangan ini. Islam menyuruh kita beradab dan juga beretika untuk membina sebuah tamadun dan negara bangsa. Etika dan peradaban merupakan aras untuk menunjukkan tahap perkembangan ketamadunan sesuatu bangsa. Sehubungan dengan itu, demi mendapatkan penghayatan etika dan peradaban dalam masyarakat, peranan ibu dan bapa, pihak sekolah maupun media massa diperlukan kerana masyarakat mencerminkan tahap peradaban Malaysia. Bukan itu sahaja, konsep etika dan peradaban dalam negara dapat dilihat melalui perlembagaan bertulis seperti di dalam rukun negara, sistem pemerintahan negara dan juga undang-undang yang digubal oleh pihak kementerian yang terlibat dalam usaha membentuk etika dan disiplin rakyat Malaysia. Keterlestarian etika merupakan perkara yang penting dan mesti diteruskan dan juga patut dipertahankan. Hal ini kerana dalam konteks Malaysia, keterlestarian itu banyak bergantung kepada akar dan tradisi yang telah terbina sejak ratusan tahun yang lalu. Bukan mudah untuk membina dan membangunkan etika dan peradaban kerana ia merupakan sesuatu proses yang panjang. Namun percayalah, Malaysia memiliki ramuan dan keunikan yang tersendiri ke arah itu. Dengan formula yang betul, kepimpinan yang berintegriti dan rakyat yang bijaksana akan mampu merealisasikan cita-cita dan maklumat yang murni ini. Keterlestarian etika bermaksud suatu usaha berkaitan etika, adab dan nilai-nilai baik yang bersifat lokal dan global oleh masyarakat Malaysia yang dilakukan secara sedar, konsisten dan berterusan. Pada zaman kini, keterlestarian etika dalam filem merupakan perkara yang penting dan ia perlu diberi perhatian lebih kerana ia merupakan salah satu faktor yang memupuk generasi yang akan datang. Demi menjamin masa depan negara, pihak yang bertanggungjawab perlulah sehabis baik menapis filem-filem yang ditayangkan di Malaysia dari segi keselamatan dan ketenteraman awam, agama, sosial budaya serta ketertiban dan ketatasusilaan. Dengan cara ini, rakyat Malaysia tidak akan mudah terjebak dan mengikut-ikut peradaban tidak baik yang wujud di dalam filem tertentu yang boleh merosakkan akhlak anak-anak muda Malaysia kita. Itu saja daripada kami. Sebagai penghias bicara akhir, saya akhiri pembentangan ini dengan serangkap pantun. Tegak rumah kerana sendi, runtuh sendi rumah binasa. Tegak bangsa kerana budi, runtuh budi hilanglah bangsa. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum.